Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Semua bangun. Jangan. Jangan duduk. Kau betul-betul semua bangun. Kau suka kita. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Dan saya Arif Muhammad. Jendela Fikir di Bernama Radio. Okay. Itu dia saya nak bagi dengar. Kita juga tak sabar. Tak sabar kitanya Sebab pula. apa tak sabar? Hari ni kita Jendela Fikir special. Oi, best hari ni. Penuh konti Bernama Radio. Kita nak bincang berkenaan dengan memartabatkan golongan OKU. Yap. Dan kita bawakan cikgu yang cukup tular di platform media sosial. Kita ada Cikgu Hazim Azmi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok pun cikgunya. Sebab itulah dia jadi cikgu, bukan saya. Bukan juga saya. Yang mana merupakan guru pendidikan khas SMK Kuala Krau dan juga pemenang Rise Educator Award 2022. Ya. Dan cikgu tak berseorangan. Ya. Cikgu bawa siapa? Cikgu bawa siapa nama Izham. Baguslah. Okey. Terima kasih. Dia kata terima kasih. Baru mula dah terima kasih dengan kita. Okey. Kita Kedua. juga Lukman. Saya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, lagi? Dan kita ada Adib. Wow. Dan juga handsome. Kita ada Amin. Ya, saya. Dah macam pasukan bola sepak. Semua dah bersedia. Kakak penjaga gol. Alright, terima kasih bersama-sama dengan kami di Bernama Radio hari ini. Cikgu, kita tak tahu dulu cikgu, kalau kita tengok di media sosial, saya tengok di TikTok khususnya, ramai orang puji handsome macam ni jadi cikgu. Kenapa cikgu memilih kerjaya sebagai seorang guru ni? Alright, terima kasih kakak-kakak DJ dan juga abang-abang DJ yang Sama-sama, handsome, yang cikgu. kacak, yang cantik semuanya hari ni. Malu kita. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Bernama Radio kerana sudi untuk membawa dan juga ketengahkan murid-murid kami, murid MBPK murid berkeperluan pendidikan khas, untuk kita nak ceritakan, nak bawakan, nak kongsikan kisah-kisah inspirasi daripada mereka ini kepada seluruh Malaysia. Okey, baik. Yang pertama, kenapa saya di dalam dunia pendidikan khas? Okey, yang pertama, pengalaman saya sendiri, saya memang ada sepupu merupakan murid MBPK. Jadi saya memang membesar bersama dengan dia. Okey, nama dia Adif. Okey. Dan bila saya membesar dengan dia dan saya tengok macam saya tengok banyak benda yang dia berbeza dengan saya. Okey. Dan inilah antara benda yang menyebabkan saya rasa saya nak kenal dan juga nak lebih tahu tentang pendidikan khas. Jadi saya pun mungkin disebabkan faktor kecenderungan dan juga saya memang suka benda yang luar biasa. Okay? Saya nak buat benda yang di luar kebiasaan orang buat. Sebab biasanya memang kalau cikgu pendidikan khas ni sebenarnya ramai yang tak berapa berminat untuk nak apply. Tapi saya nak cuba, dan pada masa yang sama saya yakin yang saya memang nak memartabatkan dunia pendidikan khas. Jadi disebabkan oleh sepupu saya ni, saya ke hadapan untuk nak lebihkan, orang kata nak lebih tahu lagi, nak selami lagi apa yang orang kata dia punya situasi, kondisi sebenar sebagai seorang pendidikan khas. Okey cikgu, nak jadi guru, jadi cikgu kena banyak sabar. Nak jadi guru pendidikan khas, sabar dia tahap apa? Tahap, kalau orang kata tahap tu maksimum. Okay. Tahap yang sangat maksimum sebab suka Izham. Ini memang saya paling sabar dengan tak ada. Sebab seperti sekarang yang kita sedia maklum, hari ini pun kalau kita bercerita tentang murid, bukan sahaja murid pendidikan khas, murid biasa pun hari ini memang orang kata dia dah dia punya, orang kata dia punya cabaran, perbezaan cabaran tu dah pun sangat ketara nak dibandingkan dengan zaman kita dulu kan. So kalau lah dengan murid pendidikan ini, cabaran dia lebih besar lah. Sebab kadang-kadang untuk murid-murid MBPK ni, dia boleh bertindak di luar jangkaan. Memang kami cikgu pendidikan memang dah pun kadang-kadang kita dah rasa macam ada sense yang orang kata berbeza dengan manusia biasa. Sebab kita kena ramal apa perbuatan atau tingkah laku yang dia boleh buat selepas pada tu. Sebab kadang-kadang murid ni dia akan bertindak agresif. Kalau ada yang
yang apa dia punya kategori-kategori yang tertentu lah. So memang dari segi tahap sabar tu saya rasa ciri-ciri pertama kot kalau nak apply jadi cikgu pendidikan khas, yang pertama memang kena ada satu sifat sabar yang sangat tinggi. Sebab itulah orang kata sabar tu separuh daripada iman. Cikgu ni cikgu yang beriman. Okey, macam mana cikgu sebelum tular kan? Apa sebenarnya yang membuatkan cikgu tiba-tiba viral yang gaming asalnya, tu ke? Asalnya tu dari mana? Okey, baik. Ya, betul. Kalau yang terkini saya memang viral di TikTok. FYP berkaitan dengan studio multimedia yang pertama di Malaysia. So ini yang kita usahakan, yang kita perjuangkan pada hari ini. Kita sekolah SMK Kuala Krau merupakan sekolah luar bandar. Sekolah luar bandar di daerah Temeloh, murid yang seramai hampir 1,200 orang. Hampir separuh merupakan murid asli. Tetapi kitalah sekolah yang pertama yang berjaya untuk mewujudkan studio multimedia pendidikan khas yang pertama di Malaysia. Idea cikgu ke? Dia bersama dengan pentadbir, dan saya juga bersama dengan pentadbir yang berusaha untuk nak merealisasikan apa yang kita buat pada hari ini lah. Okey, dan studio ini merupakan kita buat berkonsepkan gaming. Sebab kita tahu dan juga kita percaya yang hari ni kalau kita nak mendidik anak sekalipun, jika pula anak murid, kita memang kena selari dengan peredaran zaman pada hari ini. Dan kalau kita tengok memang hari ini mereka suka dengan games, dengan permainan dekat mobile phone. So kita tengok benda ni ada potensi yang lebih besar, ada nilai. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan studio ini. Dan studio ini dia bukan macam kelas komputer yang biasa. Kalau macam zaman-zaman kita dulu kan, bilik komputer yang style meja kotak-kotak, komputer PC besar yang besar, kena nampak kan. So hari ni kita buat inovasi, kita menggunakan satu ruang bilik komputer. Kita telah pun buat inovasi yang kita menggunakan semua meja gaming, kerusi gaming, set PC pun yang PC gaming yang ada warna-warni. Dan pada masa yang sama dalam kita punya studio ada 3 ruang. Ruang yang pertama untuk kelas komputer. Yang kedua untuk ruang gaming. Di sini kita letakkan PS5. Izam suka. Kita letakkan PlayStation 5. Lepas tu ada racing simulator. Dan yang ruang yang ketiga kita telah set up untuk ruang content creator. So ada 3 ruang dekat sini. Cikgu betul ke sekolah ni dah macam Times Square dah saya dengar. Kenapa dia pilih Times Square Okey, saya nak tanya Luqman lah macam mana Luqman boleh baik dengan cikgu? Apa yang buatkan Luqman suka cikgu? Saya suka cikgu sebab cikgu seorang cikgu yang baik baik macam mana? Dia suka bawa air pergi makan. Suka bawa air pergi jalan-jalan. Baru hari ni baru pernah pergi KL dengan cikgu. First time datang KL. Cikgu bawa. Cikgu SK Kuala Krau. Luqman, kalau cikgu boleh buat semua tu, abang lebih lagi. Luar KL abang. Kenapa abang nak bersaing dengan cikgu abang? Luqman baru habis belajar. Habis sekolah. Bulan 2 hari Khamis. Dan Luqman antara yang viral cikgu dari jauh. Saya rasa ada satu video Luqman tu, dia dari jauh dia nampak cikgu dia nak salam cikgu tu, dia lap dulu tangan. Dia lap dulu tangan dekat baju semua. Dan ini yang disebut sebagai peradaban tu. Betul cikgu? Betul. Dan saya sangat bersetuju dengan apa yang kakak kita sebut tadi. Dan sebenarnya memang dia bukan dalam video itu sahaja. Kehidupan dia keseluruhan yang saya kenal dia sepanjang bertahun-tahun di sekolah, memang Luqman antara murid yang sangat-sangat menghormati cikgu-cikgu dia. Sangat-sangat baik dan dia banyak membantu cikgu-cikgu, kawan-kawan saya dekat sekolah. So memang kami di sekolah bila Luqman dah habis belajar, sedih. Luqman
cikgu terasa kehilangan Luqman. Manis kata di bibir saja. Diguna lagu tu kan cikgu? Betul kan? Luqman sedih. Kenapa Luqman sedih? Luqman nangis. Luqman kenapa sayang? Kakak pula memang penyayang mengalahkan dia. Luqman kenapa sedih? Sedih lah dengar cerita. Memang sedih juga nak tinggal sekolah. Tapi nak buat macam mana, memang kita dah umur 19 tahun, memang kita kena habis sekolah. Kan kita nak sambung sekolah lagi. Takut umur kita jadi 23. Okey, sedih pula tengok. Tapi Izham ni dah 20 lebih ikut cikgu juga ni. Dia macam mana pula ni cikgu? Macam Izham ni dia dah pun habis belajar 2 tahun lebih dah. Okey. So tapi hubungan tu akrab, hubungan sebagai murid dan cikgu, kalau di sekolah secara official dah tamat lah. Tapi itulah saya punya perasaan, saya punya rasa tanggungjawab tu masih lagi belum selesai. Selagi mana nyawa saya masih di kandung badan. Sebab selagi mana saya ingat, saya jumpa dengan anak murid saya, itulah kebetulan hari ni saya dijemput untuk datang ke KL dekat office bernama radio. Saya pun macam saya tak nak pergi seorang. Saya nak ajak murid-murid saya untuk dia merasai apa yang saya akan rasa pada hari ini. So saya pun kata, saya call Izham, jom ikut cikgu ke KL. Sebab Izham ni antara orang juga yang murid yang saya sentiasa bawa juga keluar, jalan-jalan semua. Jadi nak tanyalah Izham ni. Bila saya call, dia pun terus cakap, cikgu, saya nak pergi. Dan mak dia cakap, semalam sebelum kita bergerak semalam, dia tak boleh nak tidur. Excited. Okey, Izham ambil mikrofon tu, nak tanya. Okey, apa yang Izham paling suka dengan cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salma. Selamat pagi Izham. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Izham. Izham kenapa suka cikgu? Saya suka cikgu sebab apa? Cikgu tu ada penceramah. Ceramah yang terwasi ibu bapa. Saya nak bagi semua lah. Bagi tahu. Sebab apa cikgu Haziq ni baik dengan saya. Selalu jumpa dekat dia, selalu bawa saya pergi. Tak jadi nak pergi Anyar. Tak jadi. Sebab apa? Itu COVID, sebab COVID. Ayah saya dah meninggal. Sebelum ayah saya meninggal, dia hantar kat rumah. Ayah saya hantar kat rumah cikgu Haziq dekat kota guru. Ajak pergi KL. Jomlah pergi KL. Boleh, tak ada hal. Cik saya teman cikgu. Berapa hari yang bertiga betul-betul, cikgu Haziq ni baik sangat. Saya doa cikgu Haziq terbaik. Amin. Saya nak bagi tahu dekat abang lah. Cikgu Haziq ni nak bawa hari ni semua tempat satu dunia di IKEA. Bukan saya lah. Izham nak ikut. Boleh? Boleh. Kita hari ni tak ada, kita free. Beri cikgu dia bayar. Itulah. Cikgu Haziq ni hari sekolahan dia telefon saya. Bila nak datang sekolah? Saya cakap tak ada kereta. Tak apa, cikgu datang ambil. Izham dah tak sekolah. Izham buat apa kat rumah sekarang? Tolong mak saya pergi kerja. Kerja angkat sawit je. Sekarang JKN saya ada 500. Tadi cikgu Haziq saya bagi dia 200 sajalah. Nanti balik ni saya nak bagi dia lagi lah duit lah. Abang nak pinjam 50 boleh? Abang, cikgu Haziq, saya ada soalan. Cikgu, tarik balik mic tu. Okey, macam mana cikgu mendapat kepercayaan dari ibu bapa? Sebab saya dulu pernah juga sekolah yang ada sekolah anak-anak pendidikan khas ni tau. Kita tengok ibu bapa mereka ni agak skeptikal sikit. Kadang-kadang dia akan tengok anak dia betul-betul. Dia memang tak kerja, dia akan perhatikan anak dia sampai habis. Jadi dari sudut kepercayaan ibu bapa tu macam mana cikgu? Baik, Alhamdulillah.
hari ini antara murid-murid yang saya bawa ni merupakan antara murid yang terbaik lah, yang kita rasa macam murid yang sangat-sangat luar biasa, dari segi adabnya, dari segi akhlaknya. Dan saya yakin dan percaya bila mana penjaga mereka, ibu ayah bagi kepercayaan kepada saya, dan yang kita tengok pada hari ni pun macam Izaham, Luqman, Adib, Amir datang hari ni pun, kalau semua tengok macam semuanya bagus-bagus. Dan dia bermula daripada emak ayah yang juga yang sangat baik, sangat luar biasa. Dan itulah menyebabkan adanya insight-insight yang sangat luar biasa. Dan sebelum ini memang saya selalu, apa-apa yang saya buat, saya akan fikir tentang murid-murid saya. Ada mungkin daripada situ penjaga tengok mungkin keikhlasan kita sebagai seorang guru. Betul. Sebab saya yakin dan percaya cikgu pergilah ke mana-mana pun, dia hanya pandang satu, dia hanya pandang kemenjadian murid. Betul. Dan nak anak murid ni satu hari nanti akan memberikan yang terbaik. Dia punya impact tu, murid ni bukanlah kita nak expect kepada benda yang terlampau luar biasa, tak. Tapi paling tidak dia boleh bagi sesuatu kepada yang terdekat dengan dia, ialah ibu dan ayah dia. Dan seterusnya untuk keluarga. Saya pernah bertanya dengan ibu bapa yang ada anak-anak yang istimewa ni kan. Saya tanya, Puan, macam mana anak-anak ni nanti kalau Puan dah tak ada? Sebab selalu ibu bapa dia akan fikir, Raifah, kalau boleh biar dia pergi dulu baru kita. Dia kata, saya tak nak apa-apa pun, yang penting dia boleh uruskan diri sendiri sekurang-kurangnya. Jadi kita tak tanya Amir, handsome. Amir umur berapa, Meh? 23. Lama juga dah habis sekolah. Yes, betul. Okey, cikgu garang tak? Tak. Apa yang dah kenal cikgu? dah lama kenal. Apa yang Amir suka sangat dengan cikgu? Cikgu bawa pergi Langkawi. Langkawi. Di syuting. Naik kapal terbang. So untuk Amir, cikgu realisasikan impian Amir untuk menaiki kapal terbang yang pertama dalam hidup dia. Pergi pula ke Pulau Langkawi. Itu juga pertama kali hasrat dia nak pergi ke sana. Dan Amir kita pergi untuk apa, Amir? Syuting. Kita buat filem pendek tentang Amir. Amir hero. Amir lah hero. Siapa heroin? Amir, seronok tak syuting? Seronok. Cikgu suruh buat apa? Macam-macam lah. Macam-macam. Lepas ni nak pergi mana lagi dengan cikgu? Tak tahu lagi. Tak tahu. So kalau Amir sekarang dah habis belajar, sekarang Amir buat apa? Kerja kat mana? Lihat dan rawat. R&R. Jual makanan ke, Meh? Bukan. Lap pinggan dia. Bagusnya. Betul. Bagus. Mereka semua kerja. Adik? Adik masih lagi belajar. Adik belum habis lagi lah. Betul. Adik pemalu sikit kot Dia pemalu, tetapi masa yang sama dia ada kelebihan yang tersendiri. Apa dia cerita? Apa dia? Malu dah tunduk dah dia. Apa kelebihan tu? Kongsi. Adik, apa kelebihan adik? Menyanyi? Macam Adik ni, dia memang saya spesialiskan dia dalam bidang IT dan juga teknologi. Dia banyak kontrol berkaitan dengan peralatan dan juga software. Sebab saya merupakan guru multimedia. Dan kita memang di sekolah memang ada studio yang orang kata pelbagai fungsi. Dan kita pun dapat banyak jemputan untuk pameran teknologi di pelbagai peringkat sampai ke peringkat kebangsaan. So memang Adib antara murid yang akan in charge untuk peralatan yang hardware dan juga software. Hebatnya Adib. Boleh jadi Iron Man lah nanti. Betul. Tapi itulah kita sebagai cikgu, sebab kita tahu dia mungkin tidak ada kemahiran untuk berkomunikasi. Kita kena yakin yang setiap murid, setiap insan dia ada kelebihan yang tersendiri. Betul. Cikgu, tugas dia, kita kena fokuskan kelebihan. Kalau kita cikgu ni nak cari kelemahan murid, memang banyak. Cuba fokuskan apa yang murid kita cenderung dan juga dia punya minat. Kita nak ke Amir sekali lagi lah. Sebab dia hero nak ke Amir. Sebab kod-kod lah lepas dia famous kan. Jadi Mei, sebelum ni saya dengar Amir jaga ayah sebelum ayah meninggal. Ayah sakit apa, Mei? Ayah mula-mula sakit kanser. Terbuk belakang. Allahuakbar. Terbuk air belakang. Sampai saya jaga ayah sampai dia meninggal. Bila tu, Mei? Bulan baru lagi. Mak masih ada? Mak meninggal juga. Mak meninggal juga. So sekarang Amir tinggal seorang? Tinggal dengan saudara, adik-beradik abah. Adik-beradik abah. Cuma saya dimaklumkan yang Amir
memang dia jaga arwah ayah dia dekat hospital selama sebulan, Meh kan? Sebulan lebih 2 bulan gitu lah. Macam mana, Meh? Sebulan tu Amir jaga ayah macam mana? Apa yang Amir uruskan? Amir suratkan masuk berak, macam-macam lagi lah. Angkat dia Di hospital? Di hospital, tolak kursi roda nak pergi mana. Amir ada adik-beradik lain? Ada adik seorang je. Adik seorang. Masih belajar lagi. Okey. Baik, ini kisah mereka yang mungkin kita tak tahu, cikgu. Tapi cikgu mungkin lebih tahu. Kan? Tadi kita kata Adib dah habis, Amir sekarang dah kerja, Izam dah kerja. Luqman lepas ni nak buat apa? Sekarang saya nak cari kerja habis sekolah tapi kerja tu tak ada dapat lagi. Belum lagi. Dah ada toke-toke kedai makan tepi jalan jual air tu. Ya. Kerja kutip sampah tepi jalan dah okey lah, dapat RM10. Boleh lah. Jadi driver cikgu lah. Tolong bawa beg cikgu, Luqman. Boleh juga. Pembantu cikgu. Luqman, kita nak tanya sikit lah. Masa Luqman sekolah dulu, Luqman dah tahu kan ada studio yang cikgu buat dengan pihak sekolah. Jadi apa yang Luqman rasa best sangat studio tu? Dapat main laptop lah. Main laptop dengan tengok Netflix. Kantoi cikgu. Kau cikgu Sesi pembelajaran. Okay. Alright. Izham, apa yang Izham paling rindu waktu sekolah? Sekarang dah kerja kan? Apa rindu waktu sekolah? Sekarang ni sekarang ni saya tak sekolah. Sebab apa saya rindu sekolah? Guru-guru saya sayang saya. Lepas tu saya nak bawa Cikgu Aziz pergi ceramah dekat Kelantan. Boleh lah. Awak nak bawa cikgu? Nak bawa cikgu Kelantan di sekolah SMK di Rantau Panjang. Cikgu nak ikut tak? Tak ada hal, saya boleh bawa. Saya sekarang ni saya kawan dengan orang masjid. Saya kawan dengan orang masjid. Ustaz ni Saya kawan dengan masjid. Orang masjid cakap dekat KL nanti bagi tahulah kat orang lain yang kita ni masuk last. Cikgu Aziz ni bagi tahu kat saya. Boleh ke Izam boleh jadi ustaz? Boleh. Saya cakap gini kat Cikgu Azim. Bila nak pergi KL? Cikgu Azim cakap, tengoklah bulan 3 ni kita pergi KL. Betul bulan 3 ni. Alhamdulillah. Cikgu Azim cakap sabar dulu. Tunggu kita banyak duit. Izam, biasa orang pergi masjid ni dia suka nasyid. Izam pandai nasyid? Boleh. Okey, kita cuba. Lagu apa? Rekod. Lagu apa? Lagu pergi masjid lah. Kakak kira. 1, 2, 3, go. Cikgu Aziz pergi jalan. Cikgu Aziz pergi jalan hari ni. Sama-sama dengan orang pelajar sekolah SMK Kuala Kelau. Dia buat sendiri. Sekarang penyanyi, penggubah lagu, lirik semua. Awak. Saya nak bagi semua. Saya doa ibu bapa. Tanda tangan. Semua tanda tangan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami azab neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami azab kubur ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masuklah ayah kami ke dalam syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masuklah ayah kami ke dalam syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kenapalah ayah kami tinggal kami atas dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatlah kami ke dalam syurga ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah doa tu dan saya selalu dekat sekolah. Cikgu Aziz ceramah time bulan puasa tengah hari sampai saya nangis. Dia cakap saya ada ayah saya dah meninggal, dia sakit kanser. Saya cakap kat ayah saya nak pergi hospital, tak nak. Ayah saya cakap kalau ayah mak dah kahwin lain, dapat ayah tiri. Cikgu Aziz cakap tak payahlah mak kahwin, biarlah mak Cikgu
Razi pula yang jadi konsultan. Okey. Sudah. Arif ni pun nak kena jaga juga ni cikgu. Okey, kita dalam keadaan sekarang kita melihat pada satu generasi yang mungkin kita lihat benda yang cantik, benda yang seronok. Tapi apa sebenarnya cabaran menjadi seorang guru khususnya untuk mereka yang berkeperluan khas, cikgu? Okay, so baik, kalau kita tengok kan dekat sini yang semua murid kita ni pun memang ada masalah yang tersendiri, betul tak? Mungkin. Dan kita juga kena percaya yang kita sendiri pun mempunyai orang kata cabaran, ujian yang tersendiri. Bezanya mungkin kita tunjuk ataupun tidak. Sama juga dengan murid-murid ni, kadang-kadang ada juga dalam kalangan mereka yang mempunyai masalah dalam keluarga, yang mempunyai masalah yang pelbagai. Dan bila mana kita berhadapan dengan murid ni, saya yakin dan percaya yang mereka semua ni ada potensi yang perlu kita angkat, perlu kita julang sama-sama, kita sebagai seorang guru. Dan dari segi cabaran, kalau macam saya macam kami pun di luar bandar, betul tak? Dari segi kemudahan pun agak terbatas lah. Dan antara benda yang saya cuba untuk ketengahkan ialah sekarang ni semua orang bercakap tentang teknologi. Bila bermakna tentang teknologi, kalau fikir ikut logik akalnya, kalau kami sekolah di luar bandar, memang kita akan jauh ketinggalan. Jadi antara punca juga dan juga kenapa saya wujudkan studio ni adalah yang pertama, memang kita nak merapatkan jurang dan juga nak memberikan peluang kepada murid-murid, terutamanya murid-murid pendidikan khas ni, untuk merasai dan menggunakan teknologi yang ada hari ini. Dan saya hari ini nak kongsikan, disebabkan kemudahan yang ada dalam studio kita telah pun berjaya untuk mencungkil dan juga melahirkan murid pendidikan khas, murid pendidikan khas autism. Hari ini merupakan seorang juara dunia dalam pertandingan Global IT Challenge anjuran negara Korea Selatan. So itulah yang kita nak sebenarnya. Walaupun hari ini bila kita bercakap tentang sekolah saya, SMK Kuala Krau, jauh di luar bandar, tapi macam mana kita berjaya untuk mencungkil bakat yang ada dalam bidang teknologi pula, di sekolah luar bandar. Dan itulah yang kita cuba nak ketengahkan hari ini berkaitan dengan teknologi semua, yang kita nak sama-sama nak membantu terutamanya untuk murid-murid MBPK. Okey. Baik cikgu, sebelum kita usai, saya tahu bila saya kita tak ingin usai. Bila kita berada dengan anak-anak istimewa ini, mereka kadang-kadang ada satu perasaan yang terlalu erat dengan kita, terlalu rapat, melebihi ibu ayah ataupun keluarga mereka. Ada tak satu momen yang mereka kongsikan yang mereka kadang-kadang dimarah oleh orang luar, ataupun diherdik oleh rakan, ataupun apa-apa yang mungkin kita tak sampai hati nak mendengar cerita mereka tu, Dok? Pengalaman tu memang saya pernah terima lah. Dan saya pun pernah kena secara langsung. Cuma saya nak cerita dekat sini lah. Cuma bagi saya, alhamdulillah hari ini di Malaysia kita telah pun dari segi sudut kesedaran tentang pendidikan khas ataupun murid OKU ataupun murid MBPK, saya rasa makin meningkat naik. Sebab kalau ikutkan data dan juga statistik, murid MBPK ataupun OKU sedang meningkat naik. Bermakna murid-murid macam ni makin ramai. Dan pada masa yang sama, bila saya terima, kadang-kadang kita tahu murid kita ni kadang-kadang diejek ataupun dihina oleh kawan-kawan yang lain. Apa yang saya pesan dekat anak murid saya, sabar. Sabar. Jangan kita mudah untuk kita mudah untuk melenting, nak melata, melenting. Sebab kita kena yakin dan percaya apa yang kita terima hari ini tidak selama-lamanya kita akan kena hina, kena caci. Sabar. Kita buktikan dengan kejayaan untuk nak bagi mereka diam. Contohnya macam anak murid saya menang juara dunia. Sebelum ni memang kalau kita cerita tentang dia, Irfan Haris nama dia, dia pernah terima ejekan, hina sebabkan oleh dia punya kekurangan. Murid autism kadang-kadang tingkah laku yang sangat pelik. Dan bila berlakunya ataupun bila menangnya sebagai juara dunia, hari ini kalau di sekitar sekolah kami dan juga di daerah Temerloh, mula berubah pandangan negatif kepada dia. Kalau sebelum ni kita hina, orang hina dia, orang caci dia, tapi hari ini murid yang kita tengok banyak kekurangan telah membuktikan kalau kena dengan cara cikgu mampu untuk nak menggilap bakat yang ada ni menjadi sebuah permata. Aspek dan juga dia punya prospek yang sangat besar kepada negara kita. Di mana Irfan Haris hari ini, cikgu? So Irfan Haris hari ini dia sedang mengambil
peperiksaan SPM. Dan saya memang sentiasa follow up dengan dia, dan selepas SPM pun memang saya akan cuba guide dia untuk dia pergi ke dalam bidang yang berkaitan dengan IT dan juga teknologi. Adakah lepas ni cikgu kena beli bas sebab suka bawa budak-budak cikgu? Itulah, saya pun rasa kena buat apa ni, Izham kat sebelah kiri cikgu, kanan cikgu. Okey cikgu, jadi secara ringkasnya bagaimana pendengar-pendengar kita Suara Rakyat Malaysia nak dapatkan perkembangan cikgu sendiri dan juga anak-anak yang lain ni? Ya, baik. So terima kasih juga yang sebelum ini pernah follow atau pernah mengikuti dan juga follow rapat lah ya, follow rapat. Antaranya kisah Luqman yang viral sebelum ini. Dan kisah Luqman pun viral, ada sampai orang cari Luqman dekat rumah. Mungkin Luqman boleh cerita. Cerita siapa cari Luqman kat rumah? Tak tahu orang mana cari saya. Tapi dia dah 2 hari lah cari saya di rumah. Tapi saya tak ada pergi KL dengan adik abah. Okey. Duduk 2 hari je. So dapat jumpa dia tak? Dapat jumpa dia di Pasar Malang. Kenapa dia cari Luqman? Dia nak buat apa? Dia kata dia suka tengok saya lah dalam TikTok. Luqman popular. Pelakon lah lepas ni. Yang handsome. So disebabkan sebelum ni viral video yang saya hadiahkan sebuah basikal special untuk Luqman sebagai hadiah untuk dia yang tamat belajar. So bila kisah tu viral, menyebabkan ada orang cari untuk berjumpa dengan Luqman. So mungkin pada video tersebut dia tengok macam sebuah keikhlasan yang wujud dalam diri Luqman, yang mungkin dari segi akhlaknya, adabnya yang sangat baik. Mungkin masyarakat mula teruja lah dengan apa yang Luqman tunjukkan. Okey, baik, kita tak ada banyak masa sebenarnya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita. Ada yang tanya lepas ni cikgu pergi mana, nak ikut? Nak pergi makan meatball. Okey, kita ikut. Okey, dia nak cakap. Izham, Okey. 30 saat. 30 saat. 30 saat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Hari ni saya nak pergi makan dekat IKEA. Makan dengan hari IKEA di Sogo. Saya nak pergi hotel, nak kemas barang, saya nak gerak ke IKEA lah. Okey, boleh. InsyaAllah. Hati-hati Izham. Hati-hati Izham. Saya nak doa penutup. Ada doa penutup. Okey, doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min anwar kasad. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, hari ni majlis menutup, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terima kasih kepada DJ, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Amin. So nak tahu perkembangan yang seterusnya, Izham nak pergi makan kat mana? Kan kat mana semua boleh follow TikTok Cikgu Hazim ya. Hazim Azmi. Okey. Terima kasih Izham, terima kasih Luqman, terima kasih Adib dan juga terima kasih Amir. Jaga diri semua. Anda terlalu istimewa buat kami. Terima kasih juga kepada Cikgu Hazim Azmi, Guru Pendidikan Khas SMK Kuala Krau dan pemenang Rise Educator Award 2022. Terus dengarkan kami di Bernama Radio untuk anda.